Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Nombor telefon saya di 18311482. Bagi subjek etika, saya kumpulan nombor 1. Okey, tajuk yang dipilih adalah tragedi Arakan. Etnik minoriti Rohingya ditindas oleh kerajaan Myanmar. Okey, isu pergolakan yang berlaku ke atas etnik Rohingya ini bermula apabila negara Myanmar mendapat kemerdekaan daripada kerajaan British pada tahun 1948. Konflik utama yang mencengkam kehidupan etnik Rohingya ini adalah disebabkan diskriminasi kewarganegaraan, agama dan pendidikan yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Myanmar kerana mereka ini dianggap sebagai pendatang haram. Oleh itu, penindasan ini memberi kesan terhadap faktor politik, ekonomi dan sosial. Di antara faktor-faktor utama yang menyebabkan penindasan ini berlaku adalah masalah kewarganegaraan. Itu yang pertama, masalah kewarganegaraan. Kerana etnik Rohingya ini berbeza daripada etnik yang lain di Myanmar yang merupakan satu bangsa yang tidak diiktiraf sebagai warga negara di Myanmar. Menurut Perlembagaan Myanmar, hanya keturunan Bengali dan anak-anak mereka yang masuk dan tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan. Di mana yang keturunan Bengali yang lahir sebelum kemerdekaan, yang ada sebelum kemerdekaan, itu baru diiktiraf sebagai warga negara. Yang wujud selepas kemerdekaan tidak diiktiraf sebagai warga negara. Okey, penafian hak. Yang kedua, penafian hak. Faktor yang pertama tercetusnya penghapusan etnik Rohingya ini adalah penduduk rakyat Myanmar itu sendiri tidak mengaku bahawa etnik Rohingya ini adalah rakyat mereka juga. Mereka tak mengaku. Tindakan ini juga dilakukan oleh ahli-ahli sejarawan, di mana ahli-ahli sejarawan di Burma sendiri tidak menyatakan bahawa etnik Rohingya ini merupakan warga negara mereka, kerana mereka berkata belum pernah lagi wujud etnik Rohingya dalam sejarah Burma. Oleh sebab itulah mereka ditindas dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Okey, di antara kesan penindasan etnik Rohingya terhadap politik, ekonomi dan sosial. Okey, politik, sejak meletusnya Perang Dunia Kedua, banyak negara cuba berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, termasuk Myanmar. Okey, di dalam proses mendapat kemerdekaan itu, wilayah Rakhine ataupun etnik Rohingya yang tinggal di Rakhine itu, mereka diabaikan, diketepikan sewaktu pendaftaran kebangsaan untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British. Mereka diketepikan. Malah bukan setakat itu saja. Etnik Rohingya ini diketepikan sekali lagi ketika pilihan raya pertama berlaku. Mereka ini diabaikan. Okey, yang kedua dari sudut ekonomi, kesan dia, impak seterusnya ialah dari sudut ekonomi, di mana penindasan pihak junta Burma telah menyebabkan kehidupan masyarakat Muslim Myanmar menjadi miskin dan mundur. Kerana mereka meletakkan cukai yang sangat tinggi bagi masyarakat Myanmar, bagi rakyat Myanmar, etnik Rohingya ini. Bagi etnik Rohingya, mereka letakkan cukai yang sangat tinggi sehingga kan etnik Rohingya ni menjadi miskin, tak mampu nak bayar. Okey, itu saja dari sudut punca dan kesan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Arif bin Budi Marazi di 191111509. Saya akan menjelaskan berkenaan dengan individu yang terlibat, profession dan profesional serta kesan-kesan yang berlaku kepada individu yang terlibat dalam isu ini. Individu yang terlibat dalam isu penindasan kepada etnik Rohingya yang mereka hadapi di bumi Myanmar. Individu yang terlibat dalam hal ini adalah kerajaan Myanmar sendiri. Yang kedua adalah etnik Rohingya. Baik, kita beralih kepada profession. Okey. Kerajaan Myanmar adalah satu kerajaan yang berautoriti, kerajaan rasmi yang sepatutnya menjaga kebajikan keseluruhan masyarakat Myanmar, termasuk bangsa Rohingya. Baik, kita pergi kepada profesional pula. Profesional ni yang kita faham satu tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang profession dan profession tersebut mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam hal ini, kerajaan Myanmar gagal untuk menghadapi krisis ini, menghadapi kecaman negara-negara luar yang mengatakan bahawa penindasan yang berlaku adalah daripada kerajaan sendiri yang tidak menjaga kebajikan bangsa Rohingya tersebut. Dan kalau kita lihat, seorang ikon demokrasi yang bernama Aung San Suu Kyi yang memimpin kerajaan Myanmar juga gagal untuk menangani krisis ini. Malah semakin hari saban tahun isu ini tidak menemui jalan perakhirannya ataupun kita panggil solusi lah. Seterusnya kita beralih kepada kesan. Kesan yang berlaku kepada etnik Rohingya, antara kesan-kesan buruk yang kita boleh simpulkan, antaranya adalah kebajikan mereka sendirilah. Kebajikan dari segi tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya lah, kesihatan. Kebajikan mereka memang sangat tidak terjaga lah oleh kerajaan Myanmar sendiri, dan memang mereka kurang untuk mendapat barang-barang keperluan asas dan lain-lain. Seterusnya, bila berlakunya perkara ini, mereka berhijrah ke negara-negara yang terdekat. Kalau kita panggil sebagai pelarian lah, mudah kata pelarian. Etnik Rohingya melakukan penghijrahan ke negara-negara yang terdekat seperti Bangladesh, Malaysia sendiri dan lain-lain negara lah yang terdekat sekitar Myanmar. Bila berlakunya penghijrahan tersebut, maka timbul masalah yang lain, antara penolakan daripada negara-negara yang terdekat tersebut lah. Penolakan yang berlaku antaranya atas faktor dokumen rasmi, atas faktor penularan wabak COVID-19 kalau kita lihat pada tahun ini, dan atas faktor kebanjiran pelarian yang melakukan penghijrahan tersebut lah. Akibat terlalu ramai, kerajaan yang terdekat tidak mampu untuk menampung kos kebajikan, tempat tinggal dan sebagainya lah. Dan itu saja yang saya boleh jelaskan untuk bahagian ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zafiuddin bin Hasan Basri. Nombor matrik saya yakni D191111600, dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang kronologi berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan saya, yakni penindasan terhadap golongan Rohingya. Sebenarnya, sebagaimana yang kita tahu,
Penindasan terhadap golongan Rohingya ni telah berlaku sejak sekian lama dahulu dan bukan hanya kita melihat pada tahun 2000 dan ke atas ini sahaja. Okey. Bangsa Rohingya ini sebenarnya dikenali sebagai asal Rohingya dalam kerajaan purba Arakan yang dipanggil Arab Chandra. Bangsawan India Chandra memanggil bangsa ini sebagai bangsa purba Bukit Gelap Arakan sebagai Rakshas. Okay. Kita akan melihat kepada tahun bermulanya penindasan terhadap Rohingya. Okey, permulaan pengusiran Rohingya dari Arakan sebenarnya bermula daripada tahun 1666, iaitu ketika Lanun Mok yang kalah kembali ke Arakan semula dan bermulalah episod anti-Bengali, anti-Rohingya dan rasa tidak puas hati Arakan. Ramai Rohingya meninggalkan Arakan agar terlepas daripada dibunuh. Pada tahun 1670, Lanun Mok dilaporkan telah terlibat dengan rusuhan anti-Muslim. Pada tahun 1760, cubaan Burma untuk menyerang Chittagong telah digagalkan oleh British dengan sokongan yang menggalakkan daripada orang Bengali di Chittagong. Pada tahun 1764 hingga 1824 telah menyaksikan bahawa Burma memerintah Arakan. Okey, ini bermaksud pada tahun 1764 hingga 1824 negeri Myanmar sebenarnya diperintah oleh Burma dengan sepenuhnya. Okey, kita akan melihat kepada pemerintahan tentera. Pada tahun 1991 hingga 1992, laporan antarabangsa pelarian menyatakan bahawa Rohingya menghadapi penindasan berterusan oleh kerajaan tentera di Burma dan telah melarikan diri ke Bangladesh dengan sejumlah yang besar. Kebanjiran pelarian terbesar berlaku pada tahun 1991 dan 1992 apabila lebih daripada 250,000 pelarian Rohingya menyeberangi sempadan. Walau bagaimanapun, kebanyakan pelarian telah dihantar semula ke Myanmar. Lebih kurang 21,500 pelarian tinggal di 2 kem di selatan Bangladesh. Pelarian bergantung sepenuhnya pada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB dan agensi-agensi bantuan pemakanan. Dianggarkan 200,000 Rohingya tinggal secara haram di Bangladesh tanpa akses kepada perlindungan atau bantuan kemanusiaan. Pada 1992, beribu-ribu pelarian di selatan barat Bangladesh dijangkakan 2 kem itu akan ditutup pada Jun 2003. Pelarian yang baru tiba pula dari Burma telah dinafikan akses kepada kem-kem ini sejak 1995 dan terdapat kira-kira 100,000 hingga 200,000 Rohingya tinggal di luar kem. Pada tahun 2004 pula, laporan antarabangsa pelarian menyatakan Rohingya iaitu perlu kebenaran untuk kembara di luar kawasan kampung mereka. Tanah mereka dirampas oleh kerajaan untuk digunakan oleh penduduk beragama Buddha. Masjid mereka dimusnahkan oleh tentera dan mereka menjadi buruh paksa secara rutin. Pada tahun 2005 pula, penangkapan ahli parlimen Rohingya dan diberi hukuman sepanjang hidup kerana membantu orang-orangnya. Seterusnya kita akan melihat kepada cadangan pembunuhan beramai-ramai Rohingya di kesusataraan Rakhine. Pada tahun 2005, pengarang bersama buku Influx Virus, Ai Chan, iaitu seorang pro-ketenteraan kerajaan Mok Rakhine, telah merendahkan martabat Rohingya sebagai musuh berbahaya yang perlu dihapuskan dari muka bumi ini. Pada tahun 2006 pula, kerusuhan anti-Muslim telah terjadi daripada kabar angin mengatakan beberapa lelaki Muslim telah merogol perempuan Burma, telah disokong oleh beberapa orang Sami Buddha dan ditentang oleh pecinta keamanan Burma di Rangoon. Tetapi merebak ke Arakan menyebabkan ketegangan antara umat Islam dan penganut Buddha. Larangan berkahwin dengan Rohingya diperkenalkan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2006, Aranaki National Council, sebuah organisasi Rakhine yang takut dengan ancaman orang luar, telah mengisytiharkan bahawa Rohingya sebagai orang Bangladesh dan dalam agenda mereka pula
telah mencadangkan kepada pemimpin demokrasi supaya mengecualikan Rohingya daripada apa-apa jua perkongsian kuasa diarahkan pada masa hadapan. Menurut perlembagaan kumpulan etnik yang tinggal di wilayah Burma sebelum 1823 adalah penduduk asal Burma dan layak menjadi orang Burma, Rohingya tidak termasuk dalam takrif ini dan dilabelkan sebagai orang asing di Burma. Burma mempunyai 135 etnik yang diiktiraf, tetapi Rohingya tidak termasuk dalam kumpulan etnik tersebut. Pada tahun 2009, peningkatan bilangan bot orang Rohingya di laut seperti mana yang kita lihat pada masa kini dengan kem-kem pelarian di Bangladesh yang telah lama berhenti menerima orang, kini Rohingya mencari jalan ke Thailand dan kemudian melakukan perjalanan di darat ke Malaysia dan Indonesia. Tentera Thai telah dituduh merampas beratus-ratus pelarian, menunda mereka keluar ke laut dan meninggalkan mereka mati tanpa enjin dan hampir tiada apa-apa makanan atau air. Pada tahun 2010 pula, kerajaan mengumumkan bahawa undang-undang pilihan raya yang telah lama ditunggu-tunggu diluluskan dengan peruntukan sebuah suruhanjaya pilihan raya yang dipilih oleh junta. Seterusnya kita melihat pada kenderaan Thein Sein disokong kerajaan awam dalam pembunuhan beramai-ramai Rohingya. Pada tahun 2011, Thein Sein mengangkat sumpah sebagai presiden yang baru. Pada tahun 2016 pula, dakwaan rogol dan bunuh seorang wanita Rakhine Buddha berusia 27 tahun dan pembunuhan 10 jemaah Islam mencetuskan pergaduhan di antara Buddha dan Muslim diarahkan bermula pada 8 Jun tahun 2012. Provokasi terkemuka Ai Chen dan Ko Kogui bekerjasama dengan pasukan keselamatan. Presiden Sein mengisytiharkan darurat kerana keganasan perkauman terjadi di antara Rohingya dan Rakhine. Menurut rejim, pada 21 Jun 21 orang telah pun meninggal dunia dan 1662 buah rumah dan masjid telah musnah akibat pergolakan itu. Walau bagaimanapun, berbagai organisasi menyatakan angka kematian mungkin lebih tinggi akibat serangan dan tindakan balas meningkat telah menjejaskan Rohingya Muslim dan Rakhine Buddha selama berdekat. Dasar-dasar amalan diskriminasi pihak berkuasa telah mensasarkan Rohingya dan pemusuhan kaum dan agama antara kedua-dua komuniti diarahkan. Rohingya telah mengalami sekatan ke atas perkahwinan, kebebasan bergerak dan amalan beragama. Di samping itu juga, rejim telah rutin menjadikan Rohingya sebagai buruh paksa, diperas ugut, rampasan tanah dan pelbagai lagi percabulan hak asasi manusia. Bangladesh ternyata menolak kembali lebih daripada 2,000 Rohingya yang melarikan diri daripada keganasan diarahkan. Thein Sein telah memberitahu kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB bahawa berjuta Rohingya di Rakhine yang dulu dikenali sebagai Arakan tidak dialu-alukan di Myanmar. Mereka perlu diletakkan di kem atau dihantar balik. Rohingya dikatakan etnik yang berbeza dengan majoriti Burma dan beragama Islam. Thein Sein mencadangkan satu penyelesaian iaitu menyerahkan Rohingya kepada PBB sebagai pelarian atau penempatan semula Rohingya di negara ketiga yang sanggup menerima mereka. Laporan dari Rakhine ataupun Arakan mengesahkan pembersihan etnik Rohingya masih lagi berterusan hingga ke hari ini. Pada tahun 2013 pula, rusuhan antara Muslim dan Buddha di Mektila, Selatan Mandalay berlaku pada bulan Mac menyebabkan sekurang-kurangnya 10 orang mati. Pada tahun 2013 pula, Presiden Thein telah melawat Washington, Amerika. Presiden Obama memuji kemajuan politik dan ekonomi Myanmar, tetapi Obama juga mengkritik keganasan terhadap Rohingya Islam. Keganasan yang berlaku terhadap Rohingya Islam. Rentetan dari peristiwa rusuhan di Mektila, 6 orang Islam dipenjarakan dan tiada orang Buddha disabitkan kesalahan. Dan akhir sekali, pada Mei 2015, beribu-ribu Rohingya di atas kapal yang uzur dan dalam keadaan lapar dan tidak bermain di lautan. Ini dapat kita lihat bahawa sejak daripada dahulu lagi, pelarian Rohingya cuba untuk melarikan diri daripada keganasan kepimpinan yang berlaku di Myanmar. Mereka mahu ke Malaysia dan Indonesia, negara yang majoritinya Islam, agar mereka
dapat menyelamatkan diri mereka, kerana mereka juga mengetahui bahawa negara yang penuh dengan pengikut agama Islam mungkin dapat membantu mereka. Mereka cuba memasuki Malaysia dan Indonesia melalui penyelundup. Rentetan itu menimbulkan ketegangan kepada negara-negara jirannya lain. Bagi negara-negara jirannya lain, Myanmar bagi menangani kebanjiran pelarian tersebut. Malah pihak Myanmar menyalahkan negara-negara jiran kerana menolak pelarian daripada memasuki negara mereka. Myanmar juga menyatakan mereka tidak bersalah dan hal itu berlaku kerana masalah penyeludupan manusia sahaja. Thailand akan menjadi tuan rumah bagi persidangan serantau bagi membincangkan isu itu pada hujung bulan Mei ini. Myanmar belum menyatakan tidak akan menghadirinya sekiranya dia disebut tentang Rohingya. Okey, itu saja kita dapat melihat kesimpulannya. Penindasan yang berlaku terhadap Rohingya telah pun lama berlaku dan ini menyebabkan ramai daripada Rohingya, yakni hampir beratus ribu, melarikan diri daripada negara mereka sendiri kerana mereka tidak diiktiraf oleh kerajaan mereka sendiri. Dan kerajaan Myanmar tidak pula memanggil mereka semula, malah turut menyalahkan negara-negara jiran kerana tidak menerima golongan Rohingya ini. Dan bagi kita pula, semoga apa yang berlaku ini menjadikan pengajaran buat negara kita sendiri dan semoga negara kita kekal tenang dan harmoni, dan doakan yang baik-baik saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim bin Abdul Halim, nombor metrik D191111544. Bahagian pembentangan saya adalah bagaimana pihak yang terlibat menyelesaikan masalah tersebut. Malaysia sekeras-kerasnya mengutuk keganasan dan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh ekstremis terhadap kaum berkenaan. Malah kita ingin ulangi bahawa akuntabiliti serta keadilan amat diperlukan sebagai langkah penyelesaian jangka masa panjang bagi menangani krisis ini. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC bertanggungjawab untuk mewujudkan mekanisme kehakiman antarabangsa bagi perbicaraan terhadap individu yang paling bertanggungjawab terhadap jenayah ini. Malaysia yang prihatin terhadap nasib etnik Rohingya percaya bahawa penghantaran pulang pelarian ini harus segera bermula untuk menyelesaikan krisis terbabit. Semasa acara peringkat tinggi mengenai Rohingya Crisis Away Forward di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bekas Tuan Dr. Mahathir Mohamad menggesa supaya komuniti antarabangsa meletakkan krisis Rohingya dalam perhatiannya secara samarata dengan tujuan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Secara politik dan diplomasi, Malaysia sudah melaksanakan semua langkah-langkah berkaitan berhubung kemelut ini secara saluran politik dan diplomasi yang sah mengikut undang-undang antarabangsa. Yang pertama, Malaysia mengemukakan cadangan kepada ASEAN mengenai penubuhan sebuah kumpulan pakar bebas atau kumpulan tokoh terkemuka dalam menentukan sejauh mana krisis di wilayah Rakhine, dengan bertujuan membantu ASEAN merumuskan penyelesaian jangka panjang dan berkekalan kepada situasi di wilayah Rakhine, sekaligus mengemukakan kepercayaan kepada pelarian Rohingya untuk kembali ke tempat asal mereka. Yang kedua, Malaysia telah mendesak negara-negara Islam yang bernaung di bawah OIC, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, supaya menghulurkan bantuan kepada pelarian Rohingya yang ditindas. Perkara ini dinyatakan oleh Anifah Aman di Perhimpunan Agung PBB pada tahun 2017. Ketiga, Malaysia menuntut janji Aung San Suu Kyi, iaitu ahli politik Burma, untuk menangani punca sebenar yang memberi kesan kepada penduduk tempatan Rohingya, iaitu pemberian kewarganegaraan dan status, dan menyediakan bantuan kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal sejak 2012 dalam meredakan ketegangan dan menggalakkan penyelesaian yang realistik serta berkekalan. Antara lain adalah kerajaan Myanmar harus didesak supaya menamatkan dasarnya yang melaksanakan pengusiran dan diskriminasi ke atas masyarakat Rohingya dengan meminta semula
Citizenship Law yang diluluskan pada tahun 1982. Kerajaan Myanmar juga perlu didesak agar mengiktirafkan masyarakat Rohingya sebagai warga negara Myanmar berdasarkan bukti yang ada termasuk faktor sejarah. Dan yang terakhir, Rohingya juga wajar diberi perhatian lebih adil oleh masyarakat Islam dunia, khususnya Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Pertubuhan ini tidak harus sekadar mengutuk kezaliman yang berlaku, malah harus bertindak dengan lebih efektif dan proaktif dalam menangani isu ini. Negara ASEAN juga harus membantu menyelesaikan konflik yang berlaku di Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN. Itu sahaja pembentahan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.